الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat yang barakah ini. Alladzi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah. Yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatannya. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana min ahli rahmah, untuk menjadikan kita ahli yang mendapat rahmah, wa yaj'alana min ahli barakah, dan menjadikan kita ahli yang mendapat barakah, wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la, dan mudah-mudahan dengan sebab pertemuan kita ini Allah himpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga Firdaus. Amin rabbal alamin. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Kepada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita, dah lama kita tak bertemu. Dan saya minta maaf terpaksa dah jadi jemputan, daripada bulanan jadi jemputan lah. Disebabkan masa yang agak padat. Alhamdulillah, malam ini kebetulan saya lapang. Banyak sekarang ni jemputan di dalam, di luar. Di Sarawak, Masjid Negeri Sarawak pun ada jemput. Dan sepatutnya saya hari ini pergi ke Mersing. Tapi ada kuliah duha di sana, tapi tak jadi. Saya yang tak dapat pergilah, tak jadi, ada urusan lain. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, alhamdulillah. Malam ni kita berjumpa dan beri tajuk pada saya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita nak baca, saya nak terangkan tu kita dengar satu qasidah tentang lahirnya Nabi kita ni sebagai petunjuk kepada alam. Yang mana tuan-tuan rahmati Allah, sebagaimana satu hadis yang sahih ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada medan perang. Ada seorang perempuan ketika mana Nabi di medan perang itu bernazar di Madinah ketika itu, di Masjid Nabi. Dia bernazar bahawa kalau sekiranya Nabi dan para sahabat kembali dalam keadaan selamat, maka dia akan memukul gendang di atas kepala, setengahnya mengatakan di tepi telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perempuan itu berkata, mereka semua berada di dalam Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi dengar macam tu, Nabi kata, "Aufi nazarik", maka laksanakanlah nazarmu. Maka dipukulkan gendang kepada Rasulullah di telinga Rasulullah SAW mengalunkan. Yang mana ketika itu berada dalam Masjid Nabi, dan perkara ini perkara khilaf. Maka ala kulli hal khair insya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi seorang mukmin yang menampak sebagai khilaf itu rahmah kepada ummah. Mudah-mudahan kita diberkati Allah, dan apa yang kita buat itu masyru', ada sandaran dia. Jadi tak perlu kita risau. Khair insya-Allah. Ada mic kata dia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulidal huda
ضياء وفم الزمان تبسم وسناء الروح والملأ ملأ الملائك حوله الروح والملأ ملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء لذا الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء ولد 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 الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا من مرسلين إلى الهدى من مرسلين إلى الهدى من مرسلين إلى الهدى بك ولد الهدى فكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وسناء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وسناء ولد الهدى فكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وسناء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وسناء
Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Qasidah yang dibacakan tu ada muqaddimahnya disebut Wulidal huda, telah lahir petunjuk. Bila sebut Wulidal huda, telah berlahirnya petunjuk. Wal kainatu diya'u, dan segala makhluk bercahaya. Alam ni semua bercahaya. Wa famuz zaman, itu yang seronok sekali, iaitu diistilahkan mulut zaman. Maksudnya setiap zaman seolah-olah dia ada mulut. Tabassumu, dan mulut tu tersenyum. Maknanya bila lahir Nabi SAW, seluruh zaman kita tersenyum, seolah-olah tersenyum lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah disuruh kita bergembira sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Anbiya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka sebutlah dengan kelebihan yang Allah kurniakan. Para ulama menafsirkan maksud kelebihan yang disuruh kita gembira sangat, kelebihan apa? Apabila kita mendapat ilmu. Seseorang bila mendapat ilmu, Allah suruh dia gembira dengan ilmu tu. Sebab ilmu ni nur, ilmu ni cahaya. Maka bila kita dapat cahaya, disuruh kita gembira dengan cahaya. Apa lagi yang Allah suruh kita bergembira? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, dan gembiralah dengan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian, iaitu kelebihan dan rahmat Allah kalau kita dapat, falyafrahu, maka disuruh kita bergembira. Maka tunjukkan kegembiraan kita. Salah satunya dengan cara kita ini, bila sebut falyafrahu, kita gembira. Maka rahmat Allah yang paling besar tak syak lagi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kau wahai Muhammad kecuali rahmah kepada sekalian alam. Rahmat paling besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bila diminta pada saya tentang kita nak mencintai Rasulullah, sebenarnya benda ni kerap kita dengar. Cuma kita sebenarnya nak kena pastikan maksud cinta tu kita dah laksanakan ke belum. Dulu saya rasa saya pernah beritahu, atau saya tak pasti dah beritahu kepada, takrif cinta. Dia, bila kita nak cinta Nabi, pertamanya nak kenal apa itu cinta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut cinta dalam bahasa Arab, dia panggil hub. Kasih, cinta, sayang. Maka bila diterjemahkan apa dia? Alaqah qalbiyah. Cinta ni apa? Alaqah qalbiyah yaftaqiru ila tadhiyyati ghaliban wa ja'ala sahib hadhihi al-alaqah muti'an limatlubatihi. Itu ta'rif hub, ta'rif cinta. Apa maksud dia? Cinta ni yang pertama disebut para ulama kita alaqah qalbiyah. Hubungan ataupun kaitan hubungan hati, alaqah qalbiyah. Maknanya cinta ni bukan dengan mulut. Kita ramai orang bila kita jumpa, kita tanya dia cinta Nabi ke tidak, dia kata je cinta. Bila kata cinta Allah tidak, dia kata dia cinta. Mulut dia kata dia cinta, hati dia, wallahu ta'ala alam, kita sebagai umat Islam, nahnu nahkum ala zawahir, wallahi yatawalla sarair. Kita hukum pada yang zahir, dia kata dia cinta, kita bersangka baik dia cinta. Tapi hati dia, wallahu ta'ala alam, sedangkan hati itulah main dia. Maka kalau seorang tu cakap dia cinta Nabi dengan mulut, masih belum cinta yang hakiki. Sebab cinta pada Nabi iaitu alaqah qalbiyah, hubungan hati. Hati kita ni bila cinta, nak tahu pula betul ke hati kita cinta Nabi? Kita kadang kata, betul Ustaz, saya mulut cinta, hati pun cinta. Jadi macam mana saya nak tahu hati awak tu cinta Nabi? Yaftaqiru ila tadhiyyati ghaliban. Bila seorang cakap dia cinta seseorang,
Bila seorang cakap dia cinta Nabi SAW, yaftaqiru ila tadhiyati ghaliban. Biasanya cinta itu, hati yang cinta itu akan membawa kepada pengorbanan biasanya. Maka kita bila cinta Nabi, masa kita bagaimana kita korbankan untuk Nabi. Kita bila kata cinta Nabi, duit kita bagaimana kita korbankan untuk membuktikan kita cinta Nabi. Kalau betul hati kita cinta, maka kita bersedia untuk mengorbankan apa-apa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila pengorbanan ini timbul macam mana? Apabila kita kasih sangat dengan Nabi. Bila seseorang itu kasih kepada Nabi, akan menyebabkan dia seterusnya waja'ala sahiba hadhil alaqah, dan menyebabkan tuan kepada ikatan hubungan itu muti'an, akan menyebabkan dia jadi taat. Taat apa? Taat pada apa? Patuh pada apa? Muti'an limatlubati. Dia tu orang yang kata cinta tu, kalau betul hati dia cinta dan dia membawa pada pengorbanan, dan akhirnya membawa pada apa? Akan membawa kepada patuh kepada setiap tuntutan cinta orang yang dia cinta tu. Itu cinta. Maknanya kalau kita betul cinta, apa Nabi suka, apa Nabi tak suka. Bila Nabi suka sekian, kita nak buat. Sebab bila kita buat, Nabi suka. Dia akan jadi taat pada tuntutan-tuntutan cinta tu. Kita bila bercinta, bila kasih pada seorang perempuan, dia minta apa, kita boleh aja. Tapi bila dah kahwin, cinta tu sebenarnya dah kurang. Bila dia minta tu, oh sibuk sama. Nah, sebab apa jadi begitu? Sebelum kahwin cinta, lepas kahwin tak berapa cinta. Sebab cinta sebelum kahwin dia tu dihiasi oleh syaitan. Dan lepas kahwin, cinta tu memang cinta yang pure, yang Allah suka dan Rasulullah suka. Tapi dia tak dapat nak tunjukkan cinta tu pada makna dia yang sebenar lepas kahwin. Sebab syaitan dia tidak akan sokong benda tu. Maka menyebabkan dia bila dah lepas kahwin, cinta dia tak berapa nak cinta. Kalau sebelum kahwin tu, padahal benda tu dilarang, haram hukum dia. Bersuap dan sebagainya. Telefon sampai tengah malam, habis prepaid. Habis prepaid, kejap ya. Saya telefon balik, saya nak pergi kedai beli prepaid. Sampai beritahu, suruh tunggu sekejap nak beli prepaid. Yang pakai postpaid tu sampai keluar suara perempuan dikata telah dipotong dan minta bayar segera. Maknanya tak kisahlah. Bila perempuan tu minta tolong ambil saya kat tempat kerja, oh boleh, sibuk macam mana? Bos saya nak kena pergi ambil, ada urusan, kata. Dia akan jadi taat kepada tuan yang cinta tu, yang kita cinta tu. Tapi bila Rasulullah SAW, cuba kita tengok apa Nabi suka, masalahnya betul ke kita cinta? Sedangkan yang Nabi suka dan Nabi tak suka pun kita tak tahu, tak explore. Kita tak buka kitab. Kita tak buka hadis Nabi SAW. Selawat-selawat kita ini nak mentarbiah hati kita supaya cinta, tapi masih lagi di mulut. Kerana itu nak bawakan, kita biasakan benda di mulut supaya yang hati pun mengikut. Tapi kita masalahnya nak buat yang itu pun payah, nak berselawat pada Rasulullah SAW. Dia punya mabda, permulaan dia berselawat pada Nabi SAW supaya hati itu lama-lama jatuh kasih pada apa yang biasa kita sebut. Cuba tengok Ubay ibn Ka'ab. Apabila dia mendengar ayat Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ubay bin Ka'ab berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sekiranya aku jadikan 1/3 daripada masaku untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, wahai Ubay, terserah pada engkau. Sekiranya kau menambah, itu baik untuk engkau. Maka Ubay bila dengar macam tu rasa semangat lalu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan 2/3 daripada masaku untuk berselawat padamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, terserah pada engkau wahai Ubay. Sekiranya kau menambah, itu baik untuk engkau.
lagi dia. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan 1/2 daripada masaku, setengah daripada masaku, semuanya untuk berselawat padamu ya Rasulullah, setengah daripada masaku. Rasulullah kata, terserah pada engkau Ubay, engkau menambah itu baik untuk engkau. Ya Rasulullah, bagaimana aku jadikan seluruh masaku untuk berselawat padamu ya Rasulullah. Rasulullah bila dengar tersenyum Rasulullah, lalu Rasulullah kata, Allah mencukupkan kau di dunia dan di akhirat segala hajat kau, dan Allah memberi keselamatan kepada kau di dunia dan di akhirat. Ini selawat pada Rasulullah SAW. Sebab bila kita latih lidah kita, mudah-mudahan dengan niat yang baik, bersangka yang baik, mudah-mudahan hati kita akan jadi cinta, akan jadi taat pada semua yang Nabi perintah, akan jauhi semua yang Nabi larang. Tuan-tuan, orang-orang yang mengaji, banyak program sudah pasti ada terdengar di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dikisahkan di dalam itu oleh Imam Al-Ghazali kisah yang berlaku kepada Sufyan Ats-Tsauri. Yang mana Sufyan Ats-Tsauri satu ketika dia pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Dia pergi ke Masjidil Haram nak buat tawaf. Ditakdirkan Allah ketika dia nak buat tawaf itu, kebetulan masa start saja tawaf, ada seorang orang muda sebelah dia, sekali seiring jalan tawaf dengan dia. Maka tawaf yang pertama dia tengok orang muda ni berselawat. Tawaf yang kedua dia tengok orang muda ni berselawat. Tawaf yang ketiga dia tengok orang muda ni berselawat. Sampai 7 kali tawaf asyik selawat saja. Imam Sufyan Ats-Tsauri orang yang alim, tok guru besar. Anak murid dia 10,000. Maka bila dah habis tawaf, selepas saja semayang sunat, dia pergi kepada pemuda tu dan dia bertanya, wahai orang muda, aku nak bertanya sedikit. Sepanjang kau bertawaf tadi, aku hanya dengar engkau berselawat, sedangkan Rasulullah SAW telah meninggalkan kita doa-doa. Tawaf pertama doa sekian, tawaf kedua doa sekian, tawaf ketiga doa sekian, sampailah tawaf ke-7 doa lain-lain. Tapi aku dengar engkau daripada mula sampai habis tadi berselawat. Kenapa buat begitu? Mungkin pada pandangan Sufyan Ats-Tsauri, dia nak bagi ilmu pada orang ni. Rupanya nak jadi cerita hari tu dia dapat ilmu daripada orang tu. Maka Sufyan Ats-Tsauri sebagai tanggungjawab, bukan dia nak action, dia tanggungjawab. Dia orang alim, dia dengar orang tu, maka dia nak ingatkan orang tu. Dia nak ajar doa-doa yang Nabi tinggal. Orang muda ni bila dengar Sufyan Ats-Tsauri tanya begitu, pertama sekali dia tanya, tuan ni siapa? Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri kata, saya dipanggil Sufyan Ats-Tsauri. Laki tu dengar seronok dia. Dia kata, alhamdulillah, dah lama dengan nama tuan, hari ni baru bertemu. Tuan seorang yang alim dan terlalu banyak anak-anak murid tuan. Baiklah tuan, saya akan cerita kenapa saya ini selain daripada perkara yang wajib, perkara yang sunat, maka saya isikan semuanya dengan selawat. Maka kemudian dia ceritakan, sebenarnya tahun lepas telah aku datang ke Mekah untuk buat haji bersama bapakku. Tapi ditakdir Allah, ketika mana dah sampai Masjid Haram, bapak aku jatuh sakit. Bila dia jatuh sakit sampai dia nazak. Bila dia nazak, aku duduk sebelah dia. Ketika itu aku dapati muka bapak aku mula berubah jadi hitam. Dan akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan mukanya hitam, melegam, hitam. Aku menangis di sebelah dia. Menangis, aku tak henti-henti aku menangis kerana aku duk nak anggap bapa aku orang baik. Tapi kenapa dia mati? Allah aibkan dia macam tu. Sehingga aku ambil kain, aku tutup muka dia. Aku terus menangis dan terus menangis, wahai imam, sehingga aku keletihan menangis dah, aku tertidur. Ketika aku tertidur di sisi bapa aku bermimpi seorang lelaki yang datang ke dalam majlis itu dan duduk di sebelahku di depan jenazah bapakku. Laki yang cukup tampan, wahai imam. Lalu lelaki itu menarik muka kain bapakku dan aku dapati muka bapakku tetap hitam walaupun di dalam mimpi. Dan lelaki itu mengusap muka bapakku berkali-kali sehinggalah aku dapati muka bapakku mula cerah dan akhirnya berseri-seri. Lalu aku bertanya, siapakah tuan? Dalam mimpiku. Maka lelaki itu mengatakan, inni Muhammad Rasulullah. Aku adalah Muhammad pensuruh Allah. Maka ketika itu bila Nabi Muhammad SAW berkata sedemikian, memang pastilah itu adalah Muhammad. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, kenapa dengan bapaku? Maka Rasulullah kata,
wahai orang muda, bapamu adalah seorang yang fasik, yang banyak melakukan kemungkaran, yang berdiam melakukan maksiat, maka Allah Subhanahu Wa Taala balakan dengan mukanya hitam. Banyak orang macam ni, di depan orang baik, di dalam rumah isterinya dihina, dipukul, anak-anaknya dicakap dengan perkataan-perkataan tidak baik, di luar sembahyangnya Masya Allah, di masjid, di surau, tapi di rumah tidak sembahyang. Di luar baik dengan anak-anak, di rumah diterajang anak-anaknya. Banyak orang macam ni. Maka salah satu contohnya, hitam mukanya, diaibkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku usap dia dan usap dia, yang mana dia ini adalah orang fasik, tapi satu benda yang mana dia tak tinggal kepada aku, iaitu dia sentiasa berselawat kepadaku. Maka aku, kerana dia berselawat padaku, maka aku datang memohon daripada Allah agar mudah-mudahan diampunkan dosa dia itu. Dan takdir Allah dan rezeki bapamu, Allah memberi izin dan mengampunkan dosa bapamu, maka cerah muka bapamu. Bila dia dengar begitu, dia pun, aku terjaga daripada tidur wahai imam. Aku tengok bapaku masih tertutup mukanya dengan kain, lalu cepat aku tarik kain itu nak melihat muka bapaku, dan aku dapati muka bapaku memang sudah berseri-seri. Sejak daripada itu wahai imam, tidaklah aku isi masaku selain daripada yang wajib, kecuali hanya berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni. Cuma kita jangan pula kita faham cerita tu, kita nak buat maksiat sambil tu selawat. Itu tak kena. Itu tak betul. Allah tahu niat kita. Tapi orang ni, dia ditakdirkan Allah orang yang fasik, cuma ada satu ibadat yang dia suka buat, dan takdirnya ibadat itu adalah selawat pada Rasulullah, menyebabkan Rasulullah cuba untuk membantu dan Allah mengizinkan syafaat Rasulullah. Kita berselawat, tuan-tuan rahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Itu mabda', permulaan kepada hati kita, biar dia itu menjadi hakikat cinta yang sebenar. Sebab hati itu, bila hati itu bagus, Nabi dah kata kan dalam hadis yang sahih, Nabi kata, jika baik hati, maka baik seluruh anggota yang lain. Kira buruk hati, maka buruk anggota yang lain. Maka kalau hati kita baik, yang mana dihiasi dengan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil dia pun mulakan dengan lidah, memimpin hati dengan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati akan jatuh kasih, dan dia akan melaksanakan tuntutan-tuntutan cinta yang sebenar kepada Rasulullah. Yang pertama, alaqah qalbiyah. Sebab alaqah qalbiyah ni dia beyond pada benda yang kita nampak dengan mata, dengar dengan telinga. Hati ni beyond, dia lebih daripada tu. Itu yang boleh sampai mimpi Rasulullah setiap malam, sebab hati dia yang kasih Rasul. Kita ni mulut banyak, itu pasal tak mimpi-mimpi Nabi. Oh, mulut tu kalau tasbih tu tukar bunyi dia, cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Oi, beribu kali sebut. Tapi bila hati itu tidak jadi sungguh-sungguh macam yang dia cakap, menyebabkan itu yang tak bawa dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin kuat cinta dia, tiap-tiap malam mimpi Rasulullah. Nabi pula sebut, man ra'ani fil manam wajabat lahu syafaati. Siapa nampak aku dalam tidur dia, confirm bagi dia syafaatku. Allah, kita ni confirmation selalu cari benda lain, kita nak confirm. Nak confirm kerja, confirm flight. Sekarang ni orang tengah duk risau confirm nak umrah. Tapi tahan lagi lah umrah tak. Nak confirm bini, nak confirm apa ni kereta, nak confirm rumah, nak confirm semua. Tapi bab Nabi ni tak ada yang semangat nak confirm. Iaitu apa? Mimpi Rasulullah. Jadi usahalah nak sampai kepada mimpi Rasulullah. Selawat banyak-banyak permulaannya supaya hati jadi kasih. Bila hati itu jadi kasih, maka dia akan jadi alaqah. Dia akan jadi alaqah. Dia akan ada alaqah. Alaqah maksud dia apa? Hubungan. Dia akan berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila hati dia berhubung dengan Rasulullah, maka dia tidak kisah kalau dia perlu mengorbankan apa-apa untuk jalannya yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suka apa? Rasulullah suka orang-orang mengaji. Bahkan di satu ketika yang mana Nabi berjalan di satu tempat, ada halaqah orang berzikir, ada halaqah orang berbelajar. Maka bila Nabi sampai di situ, Nabi melihat kedua-duanya dan Nabi terus pergi ke majlis, iaitu belajar, dan Nabi duduk di situ. Ada sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah,
Adakah yang itu tidak baik? Maka Rasulullah kata, semuanya baik. Tapi innama bu'ithtu mu'alliman, tapi aku diutuskan Allah sebagai pengajar, maka aku suka duduk dalam majlis pengajian. Itu. Tapi Nabi kata dua-dua baik, tidak ada masalah. Hari ini, Masya Allah, kita gabungkan pula zikir dan juga majlis ta'lim. Masya Allah. Maka Nabi duduk situ. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Nabi suka majlis ilmu. Bagaimana kita nak korban waktu kita lepas maghrib sampai isyak? Sibuk macam mana, ada benda yang tak berapa penting tolak tepi semua. Bang, jom kita pergi Tesco, latih dulu. Kita pergi lepas isyak. Bang, kita pergi Jaya Jesco. Penting ni bang, apa yang penting sangat tu? Inilah nasi dah habis, tak apa lepas isyak kita makan. Nampak tak ada masalah. Kadang benda kita ni kadang benda penting dengan tak penting dah tak berapa nak nampak. Akhirnya menjadikan benda dunia semua penting. Akhirnya tak ada masa kita nak buat benda yang Nabi suka. Sebab amalan kita sekarang ni ditayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan bila kita buat ni, Nabi di dalam kuburnya Allah pamerkan amalan umat ni. Dan Nabi tengok pula kita ni dalam majlis yang dia suka. Maka suka tak Nabi? Nabi akan mengucap Alhamdulillah. Bila nampak amalan baik, Nabi ucap Alhamdulillah. Nabi syukurlah. Kita cinta Nabi. Jadi kita kena korban masa kita. Lepas ni pula dengar kata ada apa? Ada malam kesenian pula. Ada qasidah, ada konsert, konsert. Konsert pula. Konsert. Konsert apa tu? Qasidah lah. Ada lepas tu pada benda-benda yang bermanfaat. Pergi. Ada orang jual-jual situ. Alhamdulillah, tak ada. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, benda baik, pergi. Nabi suka, pergi. Tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW dia suka, maka kita buat benda yang dia suka. Apa lagi Nabi suka? Majlis ilmu, korban masa. Nabi suka lagi apa? Membantu jalan Allah Subhanahu Wa Taala. In tansurullah yansurukum. Allah, Nabi sampaikan wahyu Allah kepada sahabat-sahabat. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kamu bantu Allah, Allah bantu kamu, dan Allah akan tetapkan kaki kamu di atas jalan yang benar. Kamu bantu Allah, Allah bantu. Dan jangan bayang Allah bantu macam mana. Kamu tak boleh bayang. Allah bantu kadang-kadang kamu pun terperanjat, macam kat Brunei berlaku sekarang. Baru harta nak jalan hudud, Masya Allah, tak jalan lagi. Tapi dah confirm lah, tak jalan betul-betul lagi. Allah bagi jumpa telaga minyak untuk 100 tahun, tuan-tuan rahmati Allah. Kamu tak boleh bayang benda tu. Allah kalau nak bantu kamu, jumpa telaga minyak untuk 100 tahun lagi dah hidup. Lepas tu 50% jenayah turun, tuan-tuan rahmati Allah. In tansurullah yansurukum. Kita tuan-tuan bila tak tolong Allah, naya pula agama Allah, jadi malapetaka. Di Kuantan kan nak pasang patung Kuan Yin, bukan yang besar ni, dengan piramid terbesar di dunia di Kuantan, di Pahang. Projek Gambang, tuan-tuan rahmati Allah, tu banjir, Masya Allah, tabarakallah. Lain kita minta, lain dapat. Itu contohlah, kita tak tahu tak? Tapi kita ambil iktibar supaya kita insaf. Nabi suka kita tolong agama Allah. Tolong agama Allah. Kita yang di masjid, di surah ni, Allah suka. Bahkan Allah kata sesungguhnya di muka bumi ada rumah-rumahku, iaitu apa dia? Masjid. Ni rumah dia ni. Kita bila duduk dalam masjid ni, kita buat rumah dia, kita bersih, ada tai cicak, kita sapu rumah Tuhan ni. Allah. Rumah siapa lagi mulia lagi daripada rumah Tuhan? Rumah datuk mana yang lebih mulia daripada rumah Tuhan? Rumah Tan Sri mana yang lebih mulia daripada rumah Tuhan? Rumah siapalah yang berpangkat? Rumah Tuhan lebih mulia dari segala-galanya. Jadi kita nak bantu macam mana? Nabi cukup suka. Imarahkan surau dengan jemaahnya, dengan kita buat majlis ta'limnya. Tengok subhanallah, makmur. Surau ni mula-mula saya datang dulu kecil, sekarang dah besar belakang, sampai belakang besar, Masya Allah. Orang dia pun saya tengok macam makin besar.
Mungkin rezeki murah agaknya selera. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mulianya. Ini tanda Allah suka. Allah bagi cantik lagi, dia tengok orang surau ni marah sungguh, dia buat sungguh, aku bagi besar sikit. Kita kadang jangan nampak benda lain, kita nampak Allah yang buat benda ni, Allah yang mengizinkan, tu yang jadi ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa lagi Nabi suka? Menginfakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Nabi suka. Nabi suruh cepat lagi. Nabi sebut apa dalam surah Ali Imran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah sebut di dalam surah Ali Imran, auzubillahi minasyaitonirrajim, Nabi sampaikan pada sahabat, auzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nabi sampaikan, wahyu Allah suruh segera-segera ke arah pengampunan Allah dan juga syurga Allah. Jangan lambat-lambat. Bab taubat, bab syurga, kalau ada peluang jangan lambat-lambat, segera. Bila dengar je hari ni ada benda peluang nak berdekatkan diri kepada syurga, segera. Jangan tangguh. Hari ni kita ada majlis ilmu. Alhamdulillah, saya pukul 2:30 pagi tadi baru taubat. Jadi insya-Allah minggu depan saya start pergi masjid. No. Sari'u. Cepat. Why? Kenapa nak tangguh? Jalan terus. Di masjid ada majlis ilmu. Wasari'u ila maghfiratin. Bila buat maksiat segera. Ini sifat orang bertakwa. Dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala apa? Uiddat lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Itu satu. Yang sentiasa menginfakkan hartanya, masanya dalam keadaan senang ke, susah ke, dia infak. Ada 10% hari ni, dia infak 10%. Mari-mari masjid selalu rezeki banyak, hari ni tak banyak. Infak 10%. 20%. Itu sepatutnya kita ni. Bila banyak, infak 100, 200. Kita sekarang ni bila banyak, infak RM1. Bila tak ada, geram, tak nak infak. Ya Allah, kalau kau nak aku infak, kau bagi aku rezeki murah. Oh, tu dia. Buat ni pula perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ke mana tu? Demand. Lepas tu bila sedekah pula. Ini ya Allah, aku dah sedekah ini RM10 ya Allah. Aku harap ya Allah harta aku bertambah lepas ni. Oi. Jangan macam tu. Allah sebut dalam surah Al-Muddathir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddathir. Wahai orang muslimut, qum fa'anzir. Bangun beri peringatan. Wa li rabbika apa ni? Wa rabbaka fakabbir. Dan untuk Tuhan kamu maka bertakbirlah. Wa thiyabaka fatahhir. Maka pakaian kamu sucikanlah. Warujza fahjur, dan benda tidak baik jauhilah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dalam masa yang sama mengharap kamu jadi banyak kamu punya harta. Tu dia seketul Allah beritahu. Allah memang bagi. Allah kata la in syakartum lazidannakum. Al-mal, para ulama kata apa? Al-mal yazidu bil infak. Harta akan bertambah dengan kita infakkan. Tapi bila kita infak, jangan niat dalam hati kita, ni aku bagi RM10 ni. Demand. Ini Ustaz, tolong doa saya Ustaz ya. Ni saya bagi RM10 ni, doakan saya Ustaz. InsyaAllah saya akan bagi lebih. Demand. Lepas sebulan bankrupt. Ustaz tak doa kat saya ke? Saya bagi RM10. Bankrupt saya, sekarang ni sen pun saya tak boleh bagi. Kesian Ustaz juga yang tak dapat turunkan madrasah. Macam dia seorang bagi rezeki. Sedangkan yang bagi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Cuma kita diajar berterima kasih pada sebab yang dipilih oleh Allah untuk datang rezeki itu. Kerana itu orang yang memberi infak, kita terima kasih sungguh dan doakan dia. Disuruh kita begitu. Itu maksud man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tak berterima kasih pada manusia, tak berterima kasih pada Allah. Maknanya terima kasih kerana Allah jadikan dia sebab untuk
memberi kejayaan kepada kita. Tetapi tidak bermakna tertutupnya kebatilan disebabkan dia bantu kita. Jangan sebab ada orang kaya bantu kita banyak, tiba-tiba terang-terang depan kita dia berzina atau melakukan kemungkaran atau minum arak, kita pun jadi tak boleh nak tegur dia, tutup mulut. Sebab apa? Sebab dia tolong saya banyak ustaz, kan saya cakap dia tak tolong pula. Oh gitu. Jadi salah tu, salah tafsir hadis gitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu antaranya. Maka benda Nabi suka kita buat, Nabi tak suka jangan buat. Apa Nabi tak suka? Nabi sebut dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Sebaik-baik tempat yang paling aku suka di atas muka bumi ni masjid-masjid dia. Seburuk-buruk tempat yang paling aku tak suka atas muka bumi ni pasar-pasar dia. Jadi kita tengok masa kita kat masjid lebih banyak daripada masa kita kat pasar ke? Masa kat pasar lebih banyak daripada kat masjid? Ustaz, saya walaupun pergi pasar moden ke, macam pasar moden macam ni lah, Jaya Jesko, Tesco, Giant, tapi saya sentiasa berada di dalam surau pasar tu. Oh lama. Saya buat jemaah dekat situ ustaz. Oh Masya Allah, baguslah, teruskan. Tapi kita ni janganlah banyak alasan. Kita ni bila dengar benda-benda macam tu, jangan asyik nak lari je. Aku bukan begitu. Bila ustaz cakap je, oh aku bukan begitu. Biasakan hati kita bila ustaz cakap tu, oh ya Allah, aku kenapa betul dia aku ni. Jadi kita asyik lari-lari duk rasa kita tak bersalah. Jadi macam mana nak improve duk rasa gelah penuh sama. Jadi bila gelah penuh sama tak boleh nak turang kan? Sedangkan hakikat tak penuh lagi, dia tu duk terbayang dia penuh. Jadi masalah. Oh, tuan-tuan rahmati Allah. Maka banyakkan masa di masjid, di majlis-majlis baik, majlis zikir, majlis ilmu. Allah, tuan-tuan. Kat rumah kita, biar jadikan rumah kita itu tempat yang Allah melihat, yang Allah turunkan rahmat, yang Allah datangkan malaikat rahmat bawa rahmat dia. Sebab Nabi suka. Nabi kata dalam hadis kan, Nabi kata aku suka rumah. Beza di antara rumah yang ada zikrullah dengan rumah yang tiada zikrullah seperti orang hidup dan orang mati. Maknanya rumah yang tak ada zikrullah, rumah tu kubur, mati. Rumah yang ada zikrullah, walau kecil macam mana rumah tu hidup pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang tengok rumah kita besar, tapi tak ada zikrullah dalam tu. Ada zikru, tapi bukan zikrullah, zikru syaitan. Oh, banyak benda-benda dalam tu. Lagu-lagu yang mengasyikkan, yang merosakkan, yang menghayalkan. Bahkan sekarang ni macam-macam lagu, orang putihnya lagu itu, lagu ini. Internetnya Facebook, WhatsApp. Kadang-kadang kita ni sedekah tengok handset tu, sikit-sikit. Tak ada apa pun, saja buka. Nak tengok WhatsApp, nak tengok mesej. Dia tak perasan Quran 30 juzuk tu dah lama dah mari, berapa banyak mesej dalam tu. Dia tak pernah buka Quran. Dia heboh nak tengok WhatsApp dia, entah apa-apa mesej. Kadang-kadang oh cilaka. La ilaha illallah, apa dalam tu? Gua cilaka. Nyumpah-nyumpah dalam tu. Lepas tu tunjuk gambar perempuan, dah hapus semua dalam WhatsApp. Allah. Dalam rumah penuh dengan benda-benda yang melekakan. Internet sekarang ni bahaya, jaga anak-anak kita. Semalam saya diziarahi oleh seorang sahabat saya, Ustaz Ridwan. Dia pernah buka tahfiz di Mesir. Lepas tu dia balik, dia nak buka dekat Perak, dekat Bagan Datuk. Dia dapat rumah, dia dapat bangunan sekali kat situ. Alhamdulillah. Jadi datang ke madrasah ziarah, nak tengok kereta kerja supaya bantu dia macam mana kaedah nak dapat lesen dan sebagainya dekat Malaysia ni macam mana. Kita tak pandai sangat, cuma kita dah lalui benda tu, jadi dia kenal kita, dia nak tanya. Banyak lagi sekolah yang lebih berjaya. Dia datang, kebetulan dia tu tengah buat kitab 17 hari bulan ni keluar kitab dia, buku tu tentang dia punya tajuk dia tulis situ, tajuk dia LGBT tak apa benda tak, saya pun tak tahu. Tapi dia sebut tu huruf semua, huruf. Rupanya L tu lesbian, G tu gay, B tu biseksual, yang mana dia kaji benda tu 5 tahun daripada zaman Nabi Lut sampai zaman kita ni. Oh, dia cerita saya dengar tu rasa takut, rasa Malaysia ni teruk ni, Malaysia ni. Bukan teruk, parah dah.
Kalau zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, saya rasa hancur dah ni Malaysia ni. Tuan-tuan rahmati Allah, salah satu kajian dia yang sandaran dia memang cukup jelas. Dia jumpa doktor-doktor di UKM, UIA, dia kaji. Dia pergi pejabat-pejabat, 5 tahun dia kaji. Salah satunya kajian dia, laman seks dalam internet di Amerika sehari sahaja 1000 laman seks dibuka. Itu di Amerika. Saya bila dengar tu teruk Amerika. Lepas tu dia kata, ustaz tahu kat Malaysia berapa? Iaitu sejam 6,000 laman seks dibuka. Malaysia dalam sejam 6,000 laman seks dibuka. Bukan sehari, sejam. Tuan-tuan kira 24 jam berapa? Ni Malaysia ni. Itu duk kata kape pok-pok ni, Pak. Kape pok-pok ni, mereka apa semua. Tapi kita tuan-tuan teruk. Gay paling banyak tuan-tuan kalau di Selangor tuan-tuan, di Kelang. Masya-Allah, tabarakallah. Dia buat kajian tu bukan apa, dia nak beritahu last sekali, nak selesai macam mana, sebab kajian doktor orang jadi gay, jadi lesbian ni, hormon dia ada terlebih. Dia punya diri tu ada hormon terlebih tu, jadi suka jantan, laki suka laki. Dia tengok perempuan tak berapa selera, tengok laki, handsome dia kata. Dia tarik gitu, aku dah menggeletar lah. Nampak tuan-tuan, dia kata handsome lah dia tu. Kadang nampak tough, jalan tough, jatuh aja. Gitu kan, nampak macam model jatuh bunyi lain macam ni. Dia bukan kadang-kadang saja buat, dia ada hormon terlebih. Tapi tetap dia tak boleh buat benda tu, bukan alasan dia boleh buat benda haram tu. Jadi macam mana selesai? Itu pasal Allah datangkan para rasul. Boleh selesai cara dia dengan agama saja. Agama confirm, total, 100% boleh selesai. Dia nak beritahu bahawa last sekali pergi ke agama. Last sekali. 17 hari bulan keluar ni. Kalau saya dapat lebih, saya bawa lah sini. Tapi kena bayar lah, saya dapat free. Bagus tu kajian dia. Banyak lagi lah dia cakap, saya lupa. Saya bila dengar tu, dia kata saya masa nak balik Mesir tu, bila dengar nak balik daripada Mesir, saya bila dengar nak balik Malaysia tu, saya, sebab dia dah kaji. Dia kata, Allah, takut. Dia takut balik Malaysia. Sebab dia tengok daripada sudut sosial, dahsyat sangat Malaysia. Murtad jangan cakap. Banyak. Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Macam ni kata cinta Nabi. Bukan marhaban. Tu dia suaranya. Ya nurul aini marhaban. Macam-macam bunyi. Marhaban. Macam-macam. Tengok tuan-tuan rahmati Allah bila tengok. Tapi hati tidak. Tapi kalau orang tanya saya, habis tu tak payah aku Ustaz, tak teruskan. Sebab itu permulaan dia. Tapi kena fahamlah kenapa kamu selawat tu. Itu pasal kena ganding dia yang paling kuat, mengaji. Berselawat dan mengaji. Kerana itu kaya kat Yaman, yang guru-guru saya, ada sahabat-sahabat saya bawa maulid Dhiyaul Lami', iaitu berselawat. Lepas tu tengah-tengah dia itu ada bercakap. Ada tazkirah, ada ceramah. Nak menerangkan apa benda kita cakap tadi. Kita kadang-kadang bila dah selawat aja. Bila tanya selawat, tanya orang sunat, baru panggil ustaz. Lepas tu ustaz kata ni cara ni tak berapa betul sunat ni. Ustaz dah selawat, nanti ustaz baliklah ya. Saya panggil selawat aja. Dia cakap pula macam tu. Aku baru nak tegur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia bila pandang orang-orang yang membawa kebaikan dengan pandangan tidak baik macam tu, dia tak dapat apa-apa. Allah sebut dalam Quran. Kita kalau cinta Nabi, kita pandang Nabi macam mana? Kita pandang ulama macam mana waris Nabi? Apa ayat tu yang Ustaz baca tadi siang tadi? Syahid tu tadi. Liman lahu qalbun apa tu? Surah Qaf Auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika lahu dzikra. Inna fi dzalika lahu dzikra liman kana lahu qalbun wa alqa as-sama' wa huwa syahid. Allah SWT sebut kata benda agama ni dia akan jadi peringatan kalau orang tu ada hati.
Maknanya ada hati dia tu, fokus dia pada Nabi. Kalau dia ada fokus dia pada Nabi, rasa nak tahu Nabi ni macam mana, bukan setakat duk gitu aja dah. Dia nak tahu, explore Nabi. Dia ada hati, dia akan dapat peringatan tu. Wa alqa sama', dan dia mencampakkan pendengaran. Dia dengar. Bila bab agama je sensitif dia dengar. Bila bab Nabi, sensitif dia. Bila bab Allah, sensitif dia. Bila bab selain daripada itu, dia relax je, tak ada rasa. Besok ada karaoke. Oh ya. Yeah. Oh, tak tahu cerita. Malam ni ada ceramah. Dalam jadual saya dah ada dah. Oh, dia sensitif waktu. Apa? Ini kadang sensitif pada benda tu. Minggu depan ada karaoke, kamu tahu? Kan aku penyanyi dia. Mak kau sensitifnya. Dia penyanyi rupanya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang mana dia melihat muka Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah berkata pada Nabi Muhammad SAW dalam ayat Allah, Tarahum yanzuruna ilaika wahum la yubsirun. Wahai Muhammad, engkau nampak dia orang duk tengok engkau, tapi hakikat sebenarnya dia orang tak nampak engkau. Sebab apa? Sebab dia tengok engkau tu, tengok dia biasa aja. Bila sebut Muhammad, Muhammad, Nabi Muhammad. Kalau zaman Rasulullah tu, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, dia tengok Muhammad tu macam orang lainnya. Sebab ada orang tanya saya, Ustaz kata bila tengok muka ulama ni turun rahmat daripada Allah. Zaman Nabi bukan tengok ulama, tengok Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, dia tengok muka Nabi, mati kafir Ustaz. Oh, Ustaz lebih-lebih ni nak angkat ulama ni. Oh, dia kata gitu. Dia orang tengok Nabi serupa tu ya. Sebab apa jadi begitu? Sebab tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Ayat sebelum tu, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Allah kata pada Muhammad, wahai Muhammad, engkau ketika mana tarik dia orang kepada petunjuk, dia orang tak mau dengar petunjuk engkau. Dia tak mau dengar engkau cakap. Engkau dapati dia orang tengok engkau. Masa engkau bercakap tu, kau nampak dia tengok engkau, tapi sebenarnya mereka tak nampak engkau. Para ulama tafsir kenapa? Sebab dia tengok Nabi Muhammad tu dengan pandangan yang hina. Dia tengok Nabi Muhammad pandangan biasa, bukan pandangan yang memuliakan. Kita kalau tengok, kan itu Umayyah, Abu Lahab, dia tengok Nabi dengan pandangan tu, sampai mati pun dia serupa tu ya. Kita ni kalau tengok ulama zaman sekarang ni, ulama warasatul anbiya, bila kita tengok dengan pandangan memuliakan dia, kita akan dapat insya-Allah. Tapi bila kita tengok, alah, ustaz ni yang lebih-lebih pula. Kita tak mau bagikan hak dia. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, sesiapa yang tidak menghormati orang yang tua di kalangan kita dan mengasihi orang yang muda di kalangan kita dan tidak memberikan orang alim haknya, falaisa minna, dia orang bukan daripada kalangan kami, kata Nabi Muhammad SAW. Ini bukan nak cari modal supaya dimuliakan, tak. Mulia ni Allah bagi. Cuma bila masing-masing tahu hak masing-masing, senang. Kita kadang suami isteri, balik rumah suami tak bagi hak isteri, isteri tak bagi hak suami. Kadang suami bila dah lama tu, suami cakap kat isteri, "Ma, ni abang nak cakap sikit tentang hak abang." "Oh, abang fikir hak abang aja. Hak saya macam mana?" Oh, nampak tak? Bila kita nak cakap, orang jadi silap sangka. Orang kata, "Alah, nak minta hak dia." Kan? Tapi kalau masing-masing tahu hak masing-masing tanpa bercakap, kita suami jalankan hak, isteri jalankan hak, selesailah. Anak murid menjalankan hak, guru menjalankan hak, selesailah. Tapi lah kali terpaksa membawa kepada guru tu nak beritahu hak dia dan hak para ulama, jadi menyebabkan orang salah sangka mengatakan bahawa ustaz ni nak orang hormat dia pula, ceramah sedap-sedap sikit macam Ustaz Azhar Idrus, barulah kita orang hormat. Oh, macam tu lah pula Ustaz Azhar Idrus, dia kelebihan dia masya-Allah, ramai masuk wayang. Alhamdulillah tengok cerita dia. Tak apalah kalau cerita dia okey lah. Ada seorang anak murid saya masuk, dia tengok, dia kata perempuan tak ada pun dalam cerita tu. Bagus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi kita kena melihat benda itu, tuan-tuan rahmati Allah. Lebih-lebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Nabi Muhammad. Kenali dia. Kan itu setengah ulama kata sesiapa yang tak khatam kitab Syama'il takkan dapat melihat Nabi dalam tidur dia. Kitab Syama'il apa tu Ustaz? Bunyi macam Syamelin aja. Syama'il, Syama'il Muhammadiyah. Tentang kriteria Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tebal sangat satu ya. Harga pun murah ya. Kitab tu nak kena mengaji guru mengajar. Baca sendiri memang banyak terjemah, tapi takut tak apa nak jelas. Mengaji. Alhamdulillah kita kat pondok buka kitab tu kita baca. Selepas Minhajul Abidin kita baca sekejap. Bila ada masa tu, bila ada kelapangan, sebab kita dah mula dengan kitab Minhajul Abidin, sekarang ni digabungkan atas permintaan guru-guru saya, maka baca kitab Syama'il. Sekarang ni baru sampai bab tanda kenabian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila kita baca tu nampak Nabi tu macam mana? Janggut dia macam mana, hidung dia macam mana, dia senyum macam mana, gigi dia macam mana. Nabi bila senyum gigi dia tu jarak-jarak sikit. Bila sahabat tengok gigi Nabi tu macam keluar cahaya celah-celah tu. Jadi bila kita tidur malam tu duk terbayang, itu yang boleh jadi mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nampak gigi orang lain. Nak mimpi Nabi macam mana? Rahmati Allah. Teringat pergi pasar tadi ada orang jual gigi, ke depan gigi dia. Malam tidur mimpi dia gigi. Tuan-tuan rahmati Allah. Beratlah macam tu. Nak kena baca tentang Nabi. Baca-baca Syama'il. Malam tu bayangkan. Macam mana Rasulullah? Macam mana Rasulullah? Dia bila malah baca kitab macam tu. Lepas tu tak usah sungguh-sungguh nak mengenal Nabi. Itu yang rasa akhirnya jadi sesat, dia pula jadi Nabi. Yang kata Nabi orang Melayu dulu ni lah. Lama dah. Dia pula jadi Nabi. Dia kata macam mana Nabi dia kata. Kita tengok masa kat mahkamah, dia punya pengikut kata Nabi macam mana nak? Macam mana Nabi dia kata. Dia kata orang negeri ya. Macam mana Nabi? Macam mana muka? Macam mana muka dia kata. Baca Syama'il nampak macam mana Nabi? Itu nak kata hati ni rahsiat. Kadang kita tak pernah jumpa Nabi, tapi bila kita baca Syama'il tu hati kita boleh imagine macam mana muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk terbayang, mimpi pula datang seorang lelaki. Ini Muhammad Rasulullah. Oh, sebut pula macam tu pula. Datang rumah kita pula. Allah. Saya teringat sahabat saya kat Mesir mimpi Rasulullah datang rumah dia. Dia buka pintu ada orang lelaki tinggi. Dia tengok lelaki tu. Lelaki tu kata, dia tanya siapa engkau? Ini Muhammad Rasulullah. Dia pun, Nabi Muhammad ni. Dia pun cepat-cepat masuk bilik. Masuk bilik nak buat apa? Nak buat air, terlanggar dalam mimpi dia tu, terlanggar tikar rumah dia tu, jaga dia. Oh, farah dia kata. Sebab dia tak nampak jelas muka Nabi, dia baru nampak perut. Dia kata, lain kali tukar kapet lah, kata. Marah dia. Tuan-tuan rahmati Allah, bukan rezeki lagi lah tu. Dia bila Nabi cakap gitu, susah. Jangan main-main, benda mimpi Nabi ni bukan benda kecil. Dia akan membawa teruslah perjalanan dia kepada memperjuangkan. Tengok pejuang-pejuang kita banyak mimpi Rasulullah SAW, paling kurang sekali. Tuan-tuan guru kita, nama mimpi Rasulullah SAW. Confirmation syafaat ni. Tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu kita akan membawa pada suka. Jadi kita kena explore. Apa kerja kita malam ni? Apa kita dapat malam ni? Aku nak kena explore macam mana ni bila Nabi SAW aku kata suka. Pertama, Nabi ni bila suka, kita kata cinta, hati aku kena ada ikatan dengan dia. So macam mana hati aku sekarang dengan dia? Adakah rasa rindu? Malam-malam nak tidur ada rasa rindu tak? Ataupun dalam seketika lah, dalam satu hari tu ada tak rasa rindu kat Nabi? Macam mana Nabi Muhammad SAW ni? Agaknya kalau aku jumpa dia sekarang ni, kalau aku buat amalan ni, macam mana ni Rasulullah ni, dia suka ke tidak? Maknanya kepala otak dia asyik fikir Rasulullah SAW macam mana Rasulullah. Dia seronok cinta, rindu Nabi. Bila dia rindu macam mana nak ni, dia tahu macam mana nak lepas rindu dia. Dia pergi semayang, dia selawat banyak-banyak, dia buat benda-benda yang Nabi suka, dia jauhi yang Nabi larang. Bila alaqah qalbiyah, maka dia membawa kepada makna yang saya sebutkan tadi. Apa dia? Menjadikan dia itu tadhiyah. Dia sanggup korban apa saja demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam Suhaib Ar-Rumi, sanggup tinggal semua harta benda dia, unta-unta dia semua tinggal.
Sebab mengikut perintah Nabi hijrah ke Madinah. Sebab dia tahu kalau dia buat benda tu, Nabi akan suka bila dia hijrah ke Madinah. Tapi sekarang ni terhalang pula dia ketika itu. Orang Quraisy tahan dia, tak bagi berhijrah ke Madinah. Sebab orang Quraisy kata dia ni berkawan untuk peniaga, dah kaya, tinggalkan dia orang, ikut Muhammad. Jadi dia orang demand lah, kata apa ni, kata kawan kita berniaga sesama apa sebagainya, engkau bila dah kaya engkau pergi ikut Muhammad, Muhammad suruh pergi Madinah, engkau pergi Madinah. Tapi Suhaib Ar-Rumi nak kata cinta dia tinggi, dia tak kisah. Senang aja dia cakap dengan tenang kepada orang Quraisy. Kalau itulah yang kamu persoalkan, apa pendapat kamu kalau aku tinggalkan semua harta-hartaku ini, adakah boleh aku pergi ke Madinah? Terperanjat orang Quraisy. Harta dia berapa banyak, unta-unta dia berapa ratus ekor, mah jongkong dia berapa banyak. Kita mah bukan mah jongkong, mah zulian. Ya okey lah tu, better than nothing orang kata lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, dia jongkong mah apa semua, dia tinggal semua, satu pun tak bawa. Sebab apa? Bertembung dengan kasih Nabi. Ada menghalang, aku korbankan. Sebab apa? Dia bawa cinta. Oh, tu dia. Tuan-tuan rahmati Allah. Kemudian dia akan taat pada apa Nabi. Nabi suruh pergi Madinah, baik, pergi. Nabi suruh hijrah ke Habsyah, baik tuan, pergi. Oh, nampak. Nabi kata jangan buat begini, baik. Baik saja. Nampak tuan-tuan rahmati Allah. Kalau ada tanya pun bukan tanya sebab tak nak buat, tak tanya bagi tafsir supaya faham kenapa dia buat benda tu, itu saja. Tapi dia memang taat nak buat, sahabat-sahabat Nabi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana itulah kita tuan-tuan rahmati Allah, cukup dengan pahaman kita pada makna cinta itu tadi, dan perbetulkan apa yang kita kurang sekarang ni. Maka bantulah Allah, bantulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni negara kita semakin teruk. Hari tu keluar kat Facebook seorang perempuan yang dulunya masya-Allah sekolah. Saya kata kenapalah berbuah-buah nama sekolah kat situ, buat malu je. Tapi rasa dia orang pun faham, bukan salah sekolah tu. Dia sekolah KIK. Pegang badar. Masuk pengajian Islam, sambung kat you tempatan. Pengajian Islam. Kahwin. Tapi bila akidah tak kuat, ilmu tidak mantap, bila kahwin takdir Allah pula dapat suami zalim. Suami dia dera dia dan sebagainya, sehingga dia itu terdera, jadi terseksa, bercerai. Kerana putus asa dengan kehidupan, tiba-tiba masuk pula ada orang Kristian memujuk dia, dan akhirnya dia kahwin dengan orang Kristian tu. Dan akhirnya murtad. Lepas tu buat pula program besar dekat gereja dekat luar negara tu, menerangkan kenapa dia masuk Kristian di Malaysia. Padahal bukan masalah Islam, masalah dia tension. Ni iman tak kuat. Jadi bila tengok orang Islam, suami kata Islam, kena-kena pula ustaz ke contohnya, tapi perangai teruk contohnya, jadi dia pun kata Islam ni tak bagus. Dah Islam bagus, suami kau yang tak bagus. Tapi bila tak jelas akidah, akhirnya jadi rosak. Sekarang ni Syiah Bukit Bintang dah ada satu hotel tuan-tuan, hotel mut'ah dekat Syiah nikahnya. Dia ada satu hotel mut'ah satu hari tuan-tuan. Tuan-tuan masuk kat dalam tu tuan-tuan rahmati Allah, nikah kontrak sehari je. Ada perempuan kat atas tu, tandanya kahwin, bersamalah dengan dia, berapa round ke apa ke macam mana kan, besok habis kontrak. Orang muda banyak ikut Syiah sekarang ni. Sebab apa? Syiah bila ada kahwin mut'ah tak ada tanggungjawab. Allah. Sekarang ni kajian. Rosak sekarang ni. Banyak sekarang ni kat Malaysia ni. Syiah sekarang ni banyak. Pahaman tu tak betul. Kita nak terangkan betul, tak betul pahaman ni. Benda ni kena bantras. Yang kita ni heboh. Kau Syiah Kau Syiah Kau Syiah pun kau tak faham. Jumpa orang Syiah, ni pakai baju hitam kau Syiah. La ilaha illallah. Dah baju dia hitam nak buat macam mana? Kilang keluar warna hitam, aku nak buat macam mana? Tuan-tuan rahmat, janganlah pasal pakaian tu terulak bantai dia. Syiah. Ini ustaz ni duk sebut ahlu bait ni ustaz Syiah. Dia tu yang aku tak tahan tu. Ahlul bait ni memang Nabi suruh kasih, nak hati Nabi SAW. Cuma Syiah ni dia salah menafsirkan dan akhirnya jadi rosak dia pada pahaman kasih pada ahlul bait macam mana. Dengan Wahabinya lagi. Allah. Wahabi pula duk kerak gitu. Dalam internet dia je betul, orang lain tak betul.
Datang-datang Nabi tak buat ni. Bid'ah ni. Semua bid'ah. Alah, rahmah lah sikit. Bukan rahmah suruh buat benda tidak baik. Bukan. Faham sikit agama Allah tu macam mana datang agama Allah. Belajar maqasid. Bukan kita ni tak pandai sangat. Cuma alhamdulillah kita mengaji dengan guru atas landasan yang betul, insya-Allah. Sandaran pahaman yang betul. Kita duk pening gitu sosial makin teruk. Jenayah makin teruk. Akhirnya kita pun teruk. Maka tuan-tuan rahmati Allah. Mudah-mudahan kita diberkati Allah. Jam tu betul Jadi insya-Allah sebagaimana saya maklum malam ni ada program pula lepas ni. Yang mana mungkin saya tak dapat bersama yang itu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akhirkan dengan satu qasidah. Insya-Allah. Ya Allah. Nanti dulu. Sebelum tu saya nak beritahu qasidah ni datang daripada kalimah qasada. Nak kena faham qasidah ni qasada. Qasada ni maksudnya tujuan. Jadi benda ni qasidah ni satu nasyid ataupun satu syair yang ada tujuan. Banyak lagu-lagu lain ni tak ada tujuan, dengar gitu habis. Dia ada tujuan. Tujuan dia nak cerita pasal Allah, pasal Rasulullah, kasih pada Allah, pasal Rasulullah. Jadi bila sebut qasidah, dia akan pergi tujuannya Allah dan Rasul dan orang-orang saleh dan agama kita. Yang lain orang tak panggil qasidah. Contoh Eka Matra buat lagu contohnya, dia kata kita panggil, Eka Matra ada datang ni buat konsert. Search pun ada buat konsert. Dia orang buat apa? Qasidah. Tak ada, orang tak panggil tu. Sebab apa? Dia tujuan dia tu tak kepada Allah dan Rasul. Kalau contohnya datang-datang pegang mic, bukan aku tak cinta. Contohnya ada satu kumpulan, contohnya. Sedaplah qasidah dia. Bukan qasidah tu. Itu tidak ada qasad. Dia tidak ada tujuan kepada Allah dan Rasul. Dia cerita dia lain. Wallahu ta'ala alam. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب حدا حادي الصراح باسم الحبائب فهز سكر أعطاف الركائب صلاة الله ولاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب حدا عادي صراح باسم الحبائب فهز سكر أعطاف الركائب فلو أن سعينا كل يوم على الأعداء لام فوق النجائب ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب حدا عادي السرى باسم الحبائب فهذا سكر طاق الركائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خان على
على أحمد خير من ركب النجائب رب فانفعنا ببركاته واهدنا الحسنى بحرماته وامتنا في طريقاته ومعافاته من الفتن يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله صلاة الله صلاة الله ما لاحت كواكب الكواكب على أحمد خير على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله صلاة الله ما لاحت كواكب الكواكب على أحمد خير على أحمد خير من ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, dan rahmati Allah, mudah-mudahan kita berkati Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi, ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna bi nuril fahmi, dan muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi, dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustada'afin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum wa thabbit aqdamahum. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, sekarang ni makin dahsyat tuan-tuan. Di Bangladesh, Syekh Mullah Abdul Qadir Mullah ditangkap tuan-tuan rahmati Allah, dan nak dihukum gantung. Ni pejuang jemaah Islam di Bangladesh. Sekarang ni mana-mana, di Afrika pula sekarang ni masjid-masjid semua diruntuhkan. Banyak yang dah declare nak lawan kepada Islam. Jadi tuan-tuan, bersedia kita kekuatan dalaman kita, dan mudah-mudahan Allah membantu kita insya-Allah dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allah taala alam, banyakkan mendekati Allah dan berselawat pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik insya-Allah. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل نفس ذائقة الموت Sampailah waktu ajal kan datang, malaikat maut segera menjelang, dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa bukan kepala.